Med Malaysia nasihat orang ramai ambil langkah berjaga-jaga elak alami strok haba. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Kerajaan tidak bercadang melaksanakan semula sekatan besar-besaran namun berharap pelaksanaan 1 SOP dan 9 garis panduan yang diguna pakai ketika ini diamalkan sebaik mungkin. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein menjelaskan matlamat utama kerajaan kini adalah membolehkan rakyat kembali menjalani kehidupan harian secara hampir normal serta belajar hidup bersama virus COVID-19. Kita telah memasuki fasa peralihan kepada endemik. 181 SOPs have now been reduced to only one, with 9 guidelines. All our sectors are now open. All our festivals have now returned to normal. We don't even have to wear masks outdoors anymore. Even our My Sejahtera has not become something compulsory. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat terakhir Menteri Kuartet COVID-19 selepas kali pertama diadakan 14 September tahun lalu. Turut hadir Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Menurut Datuk Seri Hishamuddin, usaha pembukaan semula yang selamat bukan mudah dan mencabar serta memerlukan penglibatan pelbagai kementerian, agensi kerajaan dan sektor swasta. Di peringkat awal, Kuartet memberi tumpuan kepada pembukaan semula sektor pendidikan secara berperingkat dan selamat. Seterusnya membolehkan sesi pengajaran dan pembelajaran menerusi kaedah bersemuka diadakan. Pada masa sama, Kuartet juga memperhalusi kaedah selamat untuk merancangkan semula sektor ekonomi dan pembukaan secara berperingkat sektor lain termasuk pelancongan, pekerjaan, industri dan pembuatan serta sukan. Jabatan Meteorologi Met Malaysia menasihatkan orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelak mengalami strok haba. Ia berikutan peningkatan suhu dan cuaca semakin panas selepas peralihan monsun barat daya sejak 14 Mei lalu sehingga pertengahan September nanti. Apabila keadaan hari bilangan hujan yang berkurangan dalam tempoh musim tempoh monsun barat daya, pertama sekali perkara yang sering akan berlaku ialah kejadian fenomena cuaca berjerebu, dan kedua ialah penyusutan paras empangan air. Dan yang ketiga, berkemungkinan apabila suhu meningkat dengan mendadak, kita potensi untuk berlakunya gelombang haba ataupun strok haba semakin tinggi. Namun begitu, kita menjangkakan kenaikan suhu yang mendadak dalam tempoh musim monsun barat daya ini adalah rendah. Orang ramai disaran terus mengikut maklumat cuaca oleh Met Malaysia dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, Met Malaysia menyarankan pembakaran terbuka perlu dielak sepanjang tempoh peralihan monsun ini. Tindakan tersebut berisiko menyebabkan berlaku jerebu dan pencemaran alam sekitar. Masa monsun barat daya, angin secara amnya bertiup dari arah barat daya, dan dalam tempoh masa ini lazimnya keadaan atmosfera adalah kering dan stabil. Dan berikutan daripada itu, dalam tempoh masa ini kita dapati pengurangan kepada penurunan aman hujan
dan dengan demikian bilangan hari hujan dalam masa tempoh musim barat daya ini dijangka akan berkurangan daripada biasa. Dalam pada itu, air pasang besar juga dijangka berlaku sekurang-kurangnya 2 kali sebulan pada awal bulan dan ketika bulan penuh. Lagi pendaki meninggal dunia di Perak. Kejadian melibatkan seorang lelaki di puncak Banjaran Titiwangsa, berhampiran kem Kuala Tanjung Rambutan, Ipoh semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid dalam satu kenyataan berkata, mangsa berusia 66 tahun itu meninggal dunia akibat kepenatan. Ketika kejadian, mangsa bersama 13 lagi pendaki sedang mendaki puncak Banjaran Titiwangsa sebelum mengalami kepenatan dan meninggal dunia di puncak gunung. Memandangkan tiada liputan talian komunikasi di dalam kawasan hutan, ahli kumpulan mengambil keputusan turun ke kaki gunung bagi melaporkan kejadian kepada polis. Mayat mangsa kemudiannya dikeluarkan menggunakan bantuan pesawat helikopter milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan satu laporan telah dibuat untuk siasatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR 2 pendaki wanita yang dihanyutkan kepala air semasa mendaki di Gunung Suku, Simpang Pulai Ahad lalu disambung semula Khamis. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak berkata, operasi memasuki hari keempat itu ditangguhkan 6 petang tadi. Gerak kerja siang tadi dipecahkan kepada 2 pasukan, iaitu Pasukan 1 memperluas operasi pencarian ke kawasan laluan air melalui terowong laluan air melepasi jalan raya utama dengan bantuan unit anjing pengesan K9. Bantuan jentera daripada syarikat konsesi Belati Wangsa juga digunakan bagi menggali tanah dan serpihan kayu balak yang menutupi terowong laluan air berkenaan. Pasukan kedua pula meneruskan pencarian di laluan kepala air bermula dari bawah ke atas dan lebih memfokuskan kepada kawasan longgokan, batang buluh dan kayu balak. Sejak Isnin, pasukan SAR menemukan sebahagian dan cebisan anggota tubuh manusia dipercayai milik seorang daripada 2 pendaki wanita berkenaan. Kedua-dua pendaki terbabit dikenali sebagai Si Su Yen, 32 tahun dan Eng Yi Chiu, 46 tahun berasal dari Ceras, Kuala Lumpur dan Kelang, Selangor. Prihatin dengan keselamatan pendaki, 55 kawasan pendakian dan 14 hutan lipur di Perak ditutup sementara berkuat kuasa serta-merta. Langkah itu diambil berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata kerajaan negeri juga mempertimbang penggunaan khidmat malim gunung untuk sebarang aktiviti pendakian sebagai langkah keselamatan. Jadi kita nak tutup supaya orang ramai tidak sewenang-wenangnya pergi ke tempat berkenaan. Dan satu lagi, kita memang ada permit yang kita keluarkan untuk peminat mendaki gunung ini naik. Kalau dia ikut schedule, kita tahulah pukul apa dia masuk dan pukul apa betul keluar. Tapi ada setengah-setengah tu dia tak, sama ada dia masuk tak ikut jadual, atau yang kedua dia punda jadual. Dia patut masuk hari Sabtu, tapi hari Sabtu dia tak boleh masuk, dia pindah hari Ahad. Dia tak maklumkan kepada kita dia pindah jadual. So kita tak tahu apa berlaku sebenarnya. Jadi inilah bendanya kita akan tengok balik SOP kita untuk mengawal kejadian ini daripada berulang. Berkuat kuasa serta-merta, permit import tidak dikenakan untuk pengimportan bahan makanan. Keputusan dibuat mesyuarat Kabinet dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bertujuan menjamin keselamatan makanan negara ini. Immediate effect. Maknanya sesiapa saja boleh mengimport apa saja bahan makanan daripada negara luar untuk memastikan kita cukup bekalan makanan. Perincian keputusan akan diumum Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dalam masa terdekat. Perdana Menteri berkata demikian selepas hadir majlis sambutan Aidilfitri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya.
3 cadangan pembaharuan berkaitan governance, integriti dan anti rasuah akan dibentang untuk pertimbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, cadangan meliputi hala 7 dasar berhubung, penggubalan rang Undang-Undang RUU Sumbangan Politik. Perkara itu akan dibentang dalam mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah JKKMAR. Turut bakal dibentang status terkini pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023 serta cadangan pembangunan Pelan Tadbir Urus Baik Nasional My Governance. Status terkini RUU Ombudsman juga akan dibentang dalam mesyuarat tersebut dan mesyuarat Jemaah Menteri. Kementerian Dalam Negeri menafikan data peribadi 22 juta penduduk Malaysia yang bocor milik Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, data terbabit diperoleh pihak tidak bertanggungjawab menerusi pihak ketiga. Memang kita sedang buat siasatan. Bila kita dapat tengok keluar apa yang berlaku, kita tengok banyak benda yang didapat itu macam collection daripada tempat-tempat lain. Sebab itu kita akan panggil semua mereka yang terbabit dan akan kita maklumkan tidak lama lagi. Beliau ditemui pada majlis sambutan Aidilfitri kementeriannya di Putrajaya. Terdahulu media melaporkan berlaku penjualan data didakwa diperoleh daripada pangkalan data JPN. RM7.5 bilion telah diperuntuk bagi pembiayaan pinjaman kepada 523,906 usahawan sejak penubuhan tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun nasional pada 1998. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar berkata, pinjaman tersebut disalur menerusi skim pembiayaan informal dan mikro, skim pembiayaan tekun niaga serta skim pembangunan usahawan masyarakat India. Beliau berkata Tekun Nasional sentiasa memberi perkhidmatan terbaik kepada peminjamnya dengan mempercepatkan proses permohonan pinjaman serta memastikan setiap usahawan di bawahnya dibantu. Tekun Nasional turut menyediakan kursus asas keusahawanan bagi meningkatkan ilmu pengurusan perniagaan dan kewangan perniagaan. Jadi untuk tahun ini saja, kita telah pun macam tahun ini, sehingga April, 30 April, dah dekat 465 juta kita dah bagi pinjaman kepada 30,000 orang, dan daripada 30,000 orang tu ada lebih kurang 13,000 yang mendapat second round lah. Maksudnya dia dulu dia dah bayar hutang dia habis dan dia buat pinjaman baru. Jadi kalau Tekun pun, kalau kita lihat, kalau peminjam yang kita good pay master, normally mereka akan diberikan juga keutamaan untuk membuat pinjaman pusingan kali yang kedua. Beliau berkata demikian kepada media pada Majlis Hari Raya Aidilfitri Tekun Nasional 2022 di Putrajaya. Penyertaan Malaysia dalam Festival Pasaran Filem Terbesar Dunia Marche du Film membuahkan hasil apabila syarikat antarabangsa menyatakan minat menjadikan negara sebagai lokasi penggambaran. Antara jadi tarikan pelaksanaan insentif filem Malaysia FFIMI, wartawan Mazliha Hamzah yang berada di Cannes, Perancis ada laporannya.
Pavilion Malaysia di Marche du Fleury yang membuka tirainya semalam menjadi tumpuan pemain industri antarabangsa. Menurut pengarah Suraya Film Production, Shures R, penerbit dan pengedar filem Perancis Studio Canal menyatakan minat menjadikan Malaysia destinasi penggambaran karya terbaru mereka. Hasrat itu dinyatakan Ketua Pengeluaran Studio Canal, Elsa Bonomi, dan Ketua Jualan dan Pengedaran Mati Demori semasa sesi perbincangan dan makan tengah hari bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Mereka turut teruja dengan pelaksanaan FIMI dan insentif lain yang ditawarkan. Tan Sri Anwar Musa said they will do some programming to welcome some of the countries to come to Malaysia to check it out. What is FIMI about, how the rebates and what are the locations we available in Malaysia. Pembikin filem yang membuat penggambaran di Malaysia ditawar ribat tunai 30% menerusi FIMI dan ribat tambahan sehingga 5% melalui ujian budaya. Mempromosi Malaysia sebagai destinasi penggambaran antarabangsa akan memberi pulangan yang baik kepada negara terutamanya dalam ekonomi dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan untuk bekerja dengan syarikat antarabangsa. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM dan Finas telah menyertai pasaran antarabangsa sejak 2009 dengan penjualan kandungan kreatif oleh syarikat produksi tempatan yang menyertainya sejak 12 tahun lepas sebanyak 600 juta ringgit. Mazlia Hamzah melaporkan dari Cannes, Perancis untuk RTM. Persiapkan diri dalam merebut peluang dalam ekonomi digital. Itu perlu dilakukan warga koperasi dalam menghadapi cabaran revolusi perindustrian 4.0. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, pendekatan IR 4.0 memberi kuasa kepada pemilik perniagaan untuk mengendalikan dan memahami dengan baik aspek operasi dan aktiviti yang dijalankan. Secara tidak langsung, ahli koperasi dapat memanfaat data segera demi meningkatkan produktiviti, mempercepatkan proses dan mendorong pertumbuhan dan penjimatan kos. Cakap pasal software tetapi juga mengambil kira hardware dan juga networking rangkaian, dan dalam masa sama juga kita akan menekankan soal literasi di kalangan ahli-ahli koperasi. Beliau menyatakannya selepas merasmikan program Libat Urus bersama Koperasi Bersaiz Sederhana Pembangunan Pelan Digitalisasi Koperasi di Kelana Jaya. Bagi merancangkan sambutan Hari Harimau Sedunia pada 29 Julai 2022, Kelab Sukan Kecergasan Inspirasi menganjurkan program Malayan Tiger Run Day dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negara serta Jabatan Perhilitan. Objektif utama program larian tersebut adalah untuk mengumpul dana bagi membiayai kos perbelanjaan bagi menyelamatkan habitat tersebut. Masyarakat akan dapat kesedaran lah untuk sama-sama memelihara bukan setakat harimau Melaya tapi semua segi habitat fauna dan fauna di Malaysia lah, insya-Allah. Itu harapan kita lah. Ya. Acara larian tersebut akan berlangsung pada 30 Julai 2022 di Taman Tasik Permaisuri, Kuala Lumpur. Pendaftaran dibuka hari ini menerusi aplikasi Jom Run dan akan ditutup pada 17 Jun 2022. Padah membenarkan penyataan palsu pendaftaran kelahiran bayi, seorang pekerja kontrak didenda RM3,000. Muhammad Rizwan Chan Abdullah, 49 yang mengaku bersalah, juga berdepan hukuman penjara 4 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda berkenaan. Mengikut pertuduhan, Muhammad Rizwan didapati membenarkan untuk dibuat catatan palsu dalam daftar kelahiran seorang bayi perempuan 2 tahun lalu. Perbuatan itu didakwa dilakukan di kaunter Jabatan Pendaftaran Negara Cawangan Pusat Transformasi Bandar UTC Ipoh pada 10 September 2020. Bagi kesalahan tersebut, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 36(1)(c) Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
Perbicaraan penyelewengan 2.3 juta bilion dana 1MDB. Bekas pengerusi 1MDB Tan Sri Muhammad Baki Saleh memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak telah memintanya bertemu bekas pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC Datuk Seri Hassan Arifin pada 2016. Tan Sri Baki berkata beliau menerima panggilan daripada bekas Perdana Menteri itu kira-kira 2 minggu sebelum prosiding PAC pada 11 Februari 2016. Jelasnya pertemuan itu bertujuan bagi mendapatkan garis panduan berkenaan PAC. Beliau berkata demikian semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah dalam perbicaraan bekas Perdana Menteri itu berhubung penyelewengan 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB. Tambah Tan Sri Baki, mesyuarat pertama dibuat di rumah bekas pengarah urusan TV3 Datuk Seri Ahmad Farid Rizwan bersama bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Syahrul Azal Ibrahim Halmi di Kiara Hills. Manakala mesyuarat kedua bersama Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy, Datuk Seri Najib menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Di Mahkamah Tinggi Shah Alam, bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB Harry Lee Vui Kun mengakui syarikatnya menghantar wang tunai setiap bulan kepada bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dari 2014 hingga 2018 berhubung kontrak sistem visa luar negara VLN. Bayaran tersebut bermula akhir tahun 2014 dengan bayaran sebanyak $200,000 Singapura sebulan, kemudian meningkat $520,000 Singapura sebulan pada 2017. Harry berkata demikian ketika menjadi saksi pendakwaan ke-15 dengan membacakan pernyataan saksi semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Abdul Malik Ayub pada perbicaraan kes Ahmad Zahid yang menghadapi 40 pertuduhan rasuah. Beliau turut menambah syarikatnya bersetuju dengan jumlah yang dinaikkan selepas Datuk Seri Ahmad Zahid memaklumkan UMNO memerlukan bantuan keuangan. Sebelum ini, bekas Timbalan Setiausaha Bahagian Hal Ehwal Imigresen Kementerian Dalam Negeri KDN Siti Jalilah Abdul Manak memberitahu mahkamah bahawa bekas Timbalan Perdana Menteri itu telah menyambung kontrak UKSB untuk projek VLN walaupun kontrak sedia ada masih berbaki 3 tahun lagi. Dia didakwa melakukan semua kesalahan itu di Seri Satria, Precinct 16, Putrajaya dan Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Gudang sebuah kilang papan di Kampung Cik Ok Tengah, Arau Perlis musnah akibat kebakaran semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri memaklumkan panggilan kecemasan mengenai kejadian diterima kira-kira pukul 7.12 malam. 4 buah jentera bersama 56 anggota digerakkan ke lokasi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Walau bagaimanapun, kebakaran telah menjejaskan beberapa kediaman penduduk yang terletak bersebelahan lokasi kejadian. Kita balik tengok ni gudang ni kan tu makan. Dia ada selau tu sikit Dia ada bagi ada dapur dapur tu teruk sikit. Tu ayan tak habis. Tak ada depa keluar lah. Keluar lah. Cuma kita balik Padang tu buat keluar barang lah. Dah sempat belanja. Lagu Negaraku sekali lagi berkumandang di Heron Lake Golf Course dan Resort Hanoi pada hari ini apabila skuad golf lelaki negara menghadiahkan pingat emas ke-24 menerusi acara berpasukan. Kejayaan itu turut menyaksikan sukan golf membawa pulang 2 emas, 1 perak dan 1 gangsa sekaligus memahat sejarah tersendiri.
Wartawan Alif Ashraf Kamanur di Hanoi, Vietnam ada laporannya. Selepas menghadiahkan emas menerusi Ervin Chang dalam acara individu lelaki, hari ini kem golf negara terus membuat kejutan di Hanoi. Terbaru, satu lagi emas diraih skuad golf negara menerusi acara berpasukan lelaki dan ia juga adalah pingat emas ke-24 buat kontingen Malaysia. Pasukan lelaki negara yang dibarisi Marcus Lim Pang Chuen, Ervin Chang dan K. Rajsri Kanes serta A. Natishvar mempamerkan aksi cemerlang apabila berjaya mengatasi cabaran Thailand terutama pada 9 lubang terakhir. I just wanted to give my everything and in the end it was enough lah, and I'm very happy for the last few shots. Hati dah berdebar-debar sikit tapi in the end it's all good lah, so I'm happy for the team and happy to make history. Overall, I'm very proud of this golf team. It's a very new golf team, especially for the ladies. Everybody's new. The men's golf team, only myself and Raj has played SEA Games before. I played 3 times, including this one, and first time in golf history we're able to get 4 medals. 1 bronze, 1 silver and 2 gold. That's an extra bonus. Dalam aksi tersebut, skuad berpasukan golf lelaki negara meraih pingat emas menerusi kemenangan dengan keputusan 2-1. Keputusan di Heron Lake Golf Course Resort itu turut menyaksikan Malaysia menamatkan kemarau pingat emas lebih 20 tahun dalam acara berpasukan lelaki terakhir pada 2001 di Sukan SEA Kuala Lumpur. Malaysia sebelum ini hanya pernah 2 kali memenangi acara berpasukan lelaki iaitu pada 1989 dan 2001. 2 emas yang diraih pada penyertaan kali ini juga menjadi pencapaian paling cemerlang kem golf Malaysia dan ia pastinya akan menjadi memori indah buat sukan berkenaan. Buat semua pemain golf negara di Hanoi, anda telah membanggakan Malaysia. Tahniah kami ucapkan. Saya Alif Ashraf Kamanur bersama juru kamera Fizul Sailan di Hanoi, Vietnam untuk Berita RTM. Masih berkaitan Sukan SEA 2021, pasangan atlet Sukan Tarian Negara Leonard G. Ren Ho dan Ning Huan Mu meletakkan sasaran menghadiahkan pingat emas buat Malaysia pada Sukan SEA Phnom Penh, Kemboja tahun depan. Pasangan tersebut yang memenangi pingat gangsa pada Sukan SEA Hanoi mengakui bersemangat selepas penyertaan kali pertama membuahkan hasil walaupun menamatkan saingan di kedudukan ketiga. Always we aim for the big lah. Like they say, you aim for the star. If you didn't get a star, at least you get the moon, right? Yeah. We aim for the gold for sure. We want to achieve more for Malaysia. Beliau berkata demikian kepada media sebaik tiba dari Hanoi di Balai Ketibaan KLIA. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.